Terima kasih Ketua Speaker kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut berbahas berkaitan dengan bajet 2017. Ketua Speaker, negara kita melalui satu masa di mana kita menjadi fokus ataupun titik perhatian negara-negara lain. Tetapi masalah dia untuk sebab-sebab yang boleh dikatakan tidak begitu baik. Kita ada skandal-skandal yang besar yang melibatkan pemimpin-pemimpin yang utama dalam negara ini. Dan skandal disebutkan ini skandal kewangan. Jadi kita rujuk balik kepada skandal yang saya nyatakan iaitu skandal 1MDB. Apa yang berlaku Datuk Speaker dalam isu 1MDB ini memang menjadi satu perkara yang serius. Malangnya Datuk Speaker, kita lihat bagaimana ada ahli-ahli parlimen kita yang bangkitkan isu berkaitan perkara ini di dalam Dewan. Dan kita lihat bagaimana dibawa pula siasatan terhadap mereka di bawah apa yang dikatakan OSA ataupun Akta Rasmi. Hari ini saya baca, Datuk Speaker, dalam akhbar. Saya tidak akan sentuh berkenaan dengan ruling Tuan Speaker. Tapi apa yang penting saya baca bahawa notis juga diberikan sekarang kepada ahli parlimen Pagoh supaya hadirkan diri di hadapan polis untuk siasatan berkenaan dengan kes ini. Dan saya nak tanya, saya baca satu petikan daripada Menteri dalam Pejabat Perdana Menteri iaitu Dr. Azlina Osman. Beliau kata pihak polis ada kuasa untuk menyiasat. Oleh kerana ini adalah hasil daripada satu laporan polis. Nah, perkara yang berbangkit Datuk Speaker adalah ini. Sekiranya satu laporan polis dibuat berkenaan dengan satu perkara di mana seorang ahli parlimen ada kekebalan atau privilege apabila beliau bangkitkan isu itu dalam Dewan. Adakah pihak polis ada kuasa untuk panggil seorang ahli parlimen itu masuk ke balai polis untuk diambil statement beliau? Itu soalan dia. Kita tidak boleh sebagai ahli parlimen, we cannot be cowed by the police dengan izin. Apa yang seharusnya dilakukan adalah pihak polis seharusnya mendukung perlembagaan persekutuan. Dan jelas sekali dalam perlembagaan persekutuan bahawa apabila seseorang ahli parlimen berucap, berbahas di dalam Dewan ini, he is protected by privilege dan privilege itu hanya tidak terpakai kepada beberapa kes, iaitu kes hasutan dan sebagainya. Not one under the OSA. Dari sini saya berharap bahawa mungkin satu ruling boleh dibuat sekali lagi oleh Datuk Speaker berkenaan dengan isu ini. Dan yang penting, saya rasa perlu adanya satu challenge berkenaan dengan perkara ini di dalam parlimen, di dalam mahkamah, supaya kita boleh dapat satu ruling berkenaan dengan kekebalan seorang ahli parlimen apabila berucap di dalam parlimen, supaya beliau berbebas dan boleh menimbulkan semua perkara yang beliau hendak dalam perbahasan beliau. Datuk Speaker, kita ada kes DOJ. Dan seperti mana Datuk Speaker sedia maklum, satu daripada perkara yang dibangkitkan di situ adalah berkenaan dengan wang 2.6 bilion yang ada di dalam akaun yang dikatakan akaun persendirian Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, ahli Parlimen Pekan. Dan kita semua sedia maklum, Datuk Speaker, apabila siasatan dibuat oleh Peguam Negara Malaysia berkenaan perkara yang sama lebih kurang 6 bulan yang lalu, beliau membuat keputusan bahawa tidak ada kes. Beliau membuat keputusan bahawa wang 2.6 bilion itu adalah wang hasil derma yang datangnya daripada, dikatakan datangnya daripada Arab. Nah, ini adalah satu perkara. Saya akan bangkitkan isu sekeliling, Datuk Speaker. Apa yang penting, Datuk Speaker, adalah ini. Kita lihat bagaimana DOJ itu ada keputusan yang mengatakan bahawa sebenarnya wang itu datangnya daripada 1MDB. Perkara yang berbangkit, Datuk Speaker, adalah ini. Kita ada satu keputusan daripada Peguam Negara Malaysia. Dan kita ada satu keputusan daripada Peguam Negara Amerika Syarikat. Di mana di Amerika Syarikat itu dikatakan kononnya bahawa mereka telah pun membuat siasatan, mereka ada money trail dan menunjukkan bahawa keputusan Peguam Negara Malaysia itu tidak betul.
Jadi kalau keputusan itu tidak betul, saya nak jawapan daripada Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Perdana Menteri, apakah tindakan diambil oleh Peguam Negara Malaysia selepas diberitahu bahawa keputusan beliau itu tidak betul? Dan ada dokumennya yang ditunjukkan oleh Peguam Negara Amerika Syarikat yang menunjukkan secara fakta bahawa itu keputusan yang salah. Ini penting kerana, Datuk Speaker, kalau kita lihat kepada satu pengumuman yang dibuat, dan saya petik daripada apa yang diungkit dalam berita ABC bertarikh 26 bulan Januari 2016. Datuk Speaker, ini apa yang dinyatakan. Najib Razak, Malaysian Prime Minister, cleared over 980 million Saudi donation. Dan saya baca apa yang material. Now, until now, the source of the money has not been specified, other than claims by Mr. Najib's government that it came from unnamed Middle East donors. I am satisfied with the findings that the funds were not from a form of graft or bribery, Mr. Apandi said, iaitu Peguam Negara kita, Tan Sri Apandi Ali. A statement was also issued, ini penting, Datuk Speaker. A statement was also issued saying Mr. Najib had returned 890 million to the Saudi royal family because it had not been utilized. Nah, ini penting. Kerana Datuk Speaker, kalau ya, cuma saya tanya, dalam kes 2.6 bilion ini kan ada satu kes sedang nak dibicarakan. Ya, subjudis kan. Bukan. Soalan saya begini. Jadi kalau argument itu dibawa juga dalam ini pun subjudis. Bukan, ini tidak subjudis. Kerana soalan yang saya bangkitkan adalah ini. Kalau dikatakan bahawa... Betul, tapi argument tadi tidak disebut. No, I'm going to make the submission. I'm going to make the point now. The point is this, Datuk Speaker. Kalau dikatakan that the 980 million is from a donation, dan kenyataan daripada Peguam Negara kita bahawa ianya telah dikembalikan, 890 million dikembalikan. Jadi persoalan yang berbangkit sekarang adalah ini. Kalau ianya bukan donation, ianya dikembalikan kepada siapa? It's 890 million dollars of money. Malaysians are entitled to know what happened to that money. Jadi kenapa sehingga sekarang Peguam Negara kita diam membisu, tidak ada jawapan diberikan perkara ini? Itu satu perkara yang menjurus kepada isu yang paling serius, yang paling material. Jadi saya nak tanya kepada kementerian, setelah kita dapat tahu berkenaan dengan 1MDB DOJ ini, apakah tindakan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia supaya kita boleh dapat maklumat yang lebih berkenaan dengan apa yang akan berlaku di Amerika Syarikat? Adakah ianya satu court case? Tuan Speaker baru memberitahu saya bahawa ada satu court case yang jalan. That's my point. Kalau ada court case yang jalan, adakah kita sebagai satu negara menghantar wakil kita ke situ untuk mengambil bahagian? Adakah kita sebagai satu negara yang tahu bahawa yang dinamakan itu Malaysian Official One? We know. Malaysian Official One, I think all of us know who it is. Question is, adakah kita akan hantar wakil kita ke situ? Peguam kita ke situ untuk kita dapat tahu, memerhatikan prosiding supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya fakta, apa sebenarnya bukti. Ini cukup penting. Takkan kita sebagai rakyat Malaysia kita tahu satu kes yang cukup besar, 2.6 bilion dan sebagainya, tapi kita langsung tidak hantar wakil, kita buat tak tahu, di parlimen kita kata tak boleh kita bincangkan, di luar pun tak boleh bincangkan. Macam mana kita nak buat, Tuan Speaker? Itu yang satu perkara yang saya nak tahu. Peguam negara kita membuat satu kenyataan akhbar, Datuk Speaker. Dia kata, we are investigating. With great respect. Ini bukan berkenaan dengan DOJ. Ini berkenaan dengan investigation dia. Bukankah dia sudah investigate? Kalau sudah investigate, kenapa sekarang almost 6 months tidak ada jawapan daripada beliau? Sebagai peguam negara yang bertanggungjawab untuk mendukung undang-undang dalam negara kita. Ini satu perkara yang saya minta, satu penjelasan. Saya nak tahu, kalau kita akan hantar peguam ke situ, saya nak tahu apakah usaha-usaha kerajaan untuk kita pastikan bahawa wang, sekiranya wang-wang itu adalah wang kepunyaan rakyat Malaysia, apakah langkah-langkah yang kita akan ambil untuk bawa wang itu balik ke Malaysia untuk rakyat dan negara kita? We cannot be silent on such a big issue, Datuk Speaker. And I ask the minister to respond to this issue when she replies. Dan ini ada hubung kaitan dia dengan lagi satu kes. Mungkin Tuan Speaker nak kata subjudis juga. Tapi itu arbitration.
Arbitration yang dibawa Datuk Speaker oleh apa yang dikenali sebagai IPIC. Dan saya baca, IPIC takes 1 MDB and MOF to international arbitration over US 6.5 billion claim. Nah, saya pohon untuk baca. Datuk Speaker, the International Petroleum Investment Company, or known as IPIC, and its subsidiary ABA Investments, PJS Arba, have submitted a request for arbitration, which is known as the RFA, to the London Court of International Arbitration over its US 6.5 billion claim against 1 MDB and the Ministry of Finance Incorporated, which is MOF. Maknanya kes dibawa terhadap 1 MDB dan MOF, kementerian. The RFA concerns, ini penting, the failure by 1 MDB and MOF to perform their contractual obligations under the binding term sheet, or BTS, as described in IPIC Limited's announcement of June 10, yang garif to the Datuk Speaker, to the London Stock Exchange. IPIC has claimed that 1 MDB and MOF have failed to live up to their end of the bargain after the assets never materialized and monies meant for ABA were somehow diverted to another company with nearly the same name but based in the British Virgin Islands instead of Dubai. Can you imagine, Datuk Speaker, money is diverted to a company with almost the same name. Only can happen here in Malaysia. Nama pun mereka tak boleh dapat. Can't even get it right. 6.5 billion. But what is important is this, Datuk Speaker. IPIC stated that the failure of 1 MDB and MOF to perform their obligations, cure their defaults, or put forward acceptable proposals has left IPIC in a position where it must pursue its claims in arbitrations, which it says amounts to 6.5 billion US dollars. Hari ini ada dalam surat khabar dikatakan oleh, saya kata silap, Yang Berhormat Pekan, this debt is not a government debt. Here, jelas menunjukkan kalau 6.5 billion an order US made against MOF, who is going to pay for it? Siapa yang bertanggungjawab? Untuk berapa lama? Berapa tahun? Saya nak tahu daripada kerajaan, kenapa membisu berkenaan dengan isu itu sehingga sekarang? Adakah kita hantar peguam-peguam kita ke situ untuk dapat tahu apa yang berlaku? Kerana ini adalah satu perintah. This is an order which can cripple our economy. Adakah kita akan biar begitu saja, Datuk Speaker? Saya minta supaya jawapan diberikan kepada persoalan yang saya bangkitkan. Datuk Speaker, beralih kepada isu yang lain. Baru-baru ini kita lihat masalah air yang besar di negeri Selangor. Saya, Datuk Speaker, mengambil serius hal ini. Kerana kawasan saya memang kita lihat sangat terkesan oleh kerana masalah ini. Saya nak minta kerajaan untuk jawab. Laporan yang diberikan oleh kementerian menyatakan bahawa masalah ini melibatkan, or it affected, almost 1.5 million residents in Selangor. 1.5 million residents in Selangor affected untuk 9 hari. Saya nak tanya, kenapa kerajaan persekutuan langsung tidak ambil apa-apa langkah dalam masa itu untuk menangangi masalah ini? Dalam negara lain, where 1.5 million residents are not given water or any bare necessities dengan izin, the first thing that will happen is the Ministry of Home Affairs will come in. They'll deploy the police, they'll deploy the resources to assist. Kenapa berdiam diri di sini? 9 days, no water, no action. Saya sebagai ahli parlimen bangkitkan, saya minta supaya Menteri Dalam Negeri memberikan kita satu keputusan. Di sini saya nak ambil kesempatan, I will mention ahli parlimen Santubong. At least he made some statements. Beliau kata, okey, kita akan siasat. Tapi tunggu sehingga 7 hari untuk buat keputusan bahawa perkara ini serius. Saya tidak mengambil pihak mana-mana. Kepada saya, apa yang penting, masalah ini masalah nasional. Masalah nasional. Berlaku kepada Selangor hari ini, besok boleh berlaku kepada negeri lain. Saya minta supaya kerajaan memberikan saya satu jawapan yang penuh berkenaan dengan siasatan. Apakah hasil siasatan itu? Dan apakah tindakan yang akan diambil supaya perkara sebegini tidak berlaku lagi? Bukan saja di negeri Selangor, tetapi di mana-mana lagi di Malaysia kita. Datuk Speaker, perkara yang akhir yang ingin saya bangkitkan berkait kepada satu insiden yang berlaku di sekolah baru-baru ini. I'm going to be very brief, Datuk Speaker. Kita ada laporan hari ini yang menyatakan berkaitan dengan satu cikgu yang dikatakan molested a student. Not one student, 9 students. Dan laporan itu mengatakan bahawa aduan telah pun dibuat sejak bulan Mei
Dan siasatan mendapati ada lagi 9. Tindakan yang diambil adalah untuk transfer cikgu itu ke satu sekolah yang lain. Saya nak tanya kepada kerajaan, kalau berlaku perkara itu dalam satu sekolah, transfer kepada sekolah lain, mungkinkah tidak perkara itu berlaku lagi? Apakah jaminan yang diberikan berkaitan dengan tindakan ini? Ini satu. Kita ada satu kes di Puchong, Datuk Speaker. Kes laporan Bukit Puchong 005338 Palang 16 yang dibuat oleh Nevida Nancy N, anak perempuan Ramesh, di mana aduan dibuat bahawa beliau dipukul oleh seorang guru lelaki dengan cara pukul beliau menggunakan kasut di bahagian telinga dan menampar 2 kali dalam kelas. Apakah tindakan yang telah pun diambil berkenaan dengan cikgu ini? Dan akhir sekali, kita juga ada aduan-aduan berkenaan dengan open caning by teachers in some schools in Puchong. Sekolah yang dinamakan itu adalah sekolah sekolah Kengci di Puchong. Saya juga nak minta kepada kementerian supaya memberikan saya satu jawapan berkenaan dengan perkara itu. Dan last sekali, Datuk Speaker, kalau boleh, last sekali, hanya 30 saat, Datuk Speaker, saya bangkitkan isu kesesakan lalu lintas di kawasan Jalan Putra Permai dan juga di kawasan Taman Equine di kawasan Puchong. Datuk Speaker, saya telah pun bangkitkan perkara ini banyak kali. Jawapan yang saya dapat kali ini adalah kerajaan fasih tahu berkenaan masalah ini, tetapi disebutkan di sini mereka ada plan, mereka ada cadangan nak buat persimpangan bertingkat dan sebagainya. Kos anggaran 400 juta telah pun dimohon, tapi belum dapat kelulusan lagi. Saya nak tanya, berapa tahun, Datuk Speaker, saya dah bangkitkan every time ada satu ucapan belanjawan, saya bangkitkan perkara ini. Takkan setiap tahun dia kata, okey, kita ada cadangan, ini kos dia, tapi tak ada wang. Saya mintalah, Datuk Speaker, kalau boleh perkara ini juga dijawab oleh kementerian. Dan saya, Datuk Speaker, sudahi dengan ucapan terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya minta maaf kerana ambil sedikit masa lebih daripada yang diperuntukkan. Terima kasih, Datuk Speaker. Ya, dari